Dia tak faham apa dia kata. Jadi hadirin dikasihi Allah. Jadi Nabi sekarang ini sedang beritahu semayang tarawih bersama imam sehingga imam selesai witir. Jadi sifat generasi dulu, mereka nak ikut Nabi kata apa. Walaupun tak lama pun ikut, hak sikit tu nak ikut. Lalu Nabi sebut lagi, thumma, tetapi kemudian, takhlufu min ba'dihi khuluf. Bila hilang generasi tu, ini generasi baru, biasanya kata Nabi, sifat dia sudah bercanggah. Lagu mana? Yaquluna ma la yaf'alu. Mereka suka bercakap benda mereka tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka buat benda agama tak suruh. Itu kita risau. Contoh kan, kita lepas 2 rakaat kita berhenti, Subhanal Malikil Ma'bud. Itu agama tak suruh. Betul tak betul? Agama tak suruh, tapi kita buat. Hak agama suruh, kita tak apa. Contoh, bila diadakan tazkirah, agama mewajibkan dengar. Betul kan? Kalau tak dengar, agama kata celaka. Tak imam akan baca kat dia, wa yatajannabuhal ashqa. Siapa tak dengar, celaka dia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menteri dalam negeri kata, Allah Taala waktu ayat, wa yatajannabuhal ashqa. Orang tazkirah kita mari nak terawih bukan dengan tazkirah. Sedap ada dia komen tu dah. Lepas tu dia ayat kat luar juga. Sebenarnya kita mesti ikut apa yang majlis agama Islam kata. Tarawih ni ialah solat, bukan tazkirah. Pula tu dah. Memanglah siapa kata tarawih tu tazkirah. Soalnya berhenti antara 4 rakaat dengan 4 rakaat tu dipenuhi dengan tazkirah, bukan nak tukar tarawih. Betul tak tu? Hadirin dikasihi Allah. Mengapa orang buat tazkirah? Seluruh dunia ulama ijtihad tazkirah hari ini. Sebab orang sudah tidak gemar lagi berkumpul untuk dengar agama. Kecuali hari orang berasa penting. Hari raya orang pakat di masjid. Betul tak betul? Hari Jumaat orang pakat di masjid untuk tidur. Sementara betul tak? Kata tidur. Satu bila kata, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaw. Dia macam ubat tidur dah tu. Tidur senyap. Habis tidur dengan bila-bila tidur. Itu salah. Apa dia kata itu patut ganas sikit ya. Idza qulta li sahibika, tunjuk atas muka kan sedap tu dah. Malu. Saya habis tidur tu dah. Dan memang hadis marah pun. Faqad lagaw kata Nabi. Siapa yang menegur orang lain, kalau dia bising jangan sampai kita sekali terlibat. Boleh faham? Nabi kata kalau mu tegur dia, mu juga tidak dikira pahala hari itu Jumaat. Penting tak penting dengar hari Jumaat ni. Sampai kalau dia bising abaikan dia. Dia sudah rugi. Jangan kita rugi dua kali lipat dengan dia. Jangan, kata Nabi. Itu penting untuk bilang ayat tu. Tapi dah tak bilang tu faqad lalau. Makmum dah apa? Main wakah lagi tidak faham tu dah. Macam lagu qasidah tidur juga. Kan? Senyap. Betul tak? Saya khutbah 5 minit sekali sebuah masjid. Senyap semua masjid. Saya berita tadi mimbar ni. Saya tengok. Allah, bila tidur. Saya duk fikir tongkat ada kat tangan nak juluk. Kalau jolak tu mesti keluar sinar harian nak ceritanya kita tidur besar. Jadi tuan-tuan, sejenak mari kita faham. Saya terpaksa sebut, kalau saya serius sangat kaki nampak macam ranking pula. Dia kena sebut ini. Jadi bila kata fadlan minallah wa ni'mah, makmum kata wa maghfiratan wa rahmah. Sedap kita jawab, dan keampunan daripada Allah. Rokok jatuh dah satu belah. Masa rokok tu rakaat ke-8 blebek bunyi. Apa benda? Buka iPhone, betul tak? Rokok dah jatuh. Lagu mana dia kata keampunan? Sedangkan keampunan itu mesti didahului dengan tarkul ma'asi atau ijtinabun nawahi. Boleh faham? Dia mesti dengan tinggal dulu benda dah dosa, barulah dikira bertaubat, barulah datang keampunan. Ni 8 rakaat 4 kali
Kan badi cucuk saya selit atas lingkau pula sebatang lagi. Kan sambil saya naik motor tu, motor force terus macam mana berasa. Contoh tu dah. Awaknya rosak dah piston tu dah. Kan bila rosak piston apa panggil apa? Bak rosak kan. Dia akan keluar asap putih sama dah tapi asap kok atas. Maknanya mana ada motor exhaust macam lori tu kan? Tak ada. Mengonfirm dia isap rokok. Tadi wa maghfiratan wa rahmah. Oh tu ganas tu tu. Suara tinggi. Selawat pula sallallahu. Siap nak announce pada orang. Jadi sebelum dia jawab saya nak tegur sikit selawat ni kita banyak tadi sebut tak betul. Bila sebut sallallahu dia gabungan dia ialah wasallama. Salatullah wasalamu. Boleh faham? Itu gabungan dia. Wasallillah wasallim. Biar betul Tapi kalau tukar dah dosa cuma malaikat rasa pelik Arab mana. Contohlah malaikat pelik gabungan tak betul. Boleh faham? Kan? Salla wa sallama. Ingat salatu salamu, salli wa sallim. Jadi bila-bila Allahumma salli ala Muhammadin, boleh faham? Makmum pun kata sallallahu wa sallama alaihi. Jangan gapo sebut molek. Bak kalau gapo tutukan. Kalau nak sebut sallillah wa sallim alaihi. Kalau nak sebut salatullah salamu alaihi. Itu ada setengah surat Al-Badrul Muniru Muhammad kan. Yang kedua tu ya. Makmum pun jawab sallu alaihi. Sudah. Tok Bilal kata dan Al-Badrul Munir, yakni Nabi digambarkan seperti bulan purnama. Kaedah bila orang puji Nabi kita kena selawat. Tiba-tiba makmum jawab sallu alaihi, selawatlah ke Nabi. Dia suruh orang pula. Kata malah panggil saya jumpa seorang makmum sallu alaihi, dia suruh seorang lain selawat. Siapa nak selawat? Suruh cicak selawat. Sedangkan bila dia dengar orang puji Nabi, dia kena kata sallallahu alaihi wasallam. Tak, dia kata sallu alaihi, dia arah orang lain pula. Saatnya siapa dia? Mungkin malaikat kejut aku lah. Malaikat nak mari tulis pahala lah. Tiba-tiba dia pula kena suruh. Jeng kan tuan-tuan. Ni nak cerita sikit. Jadi oleh itu bila kita kata maghfiratan wa rahmah, sebenarnya kalau kita rajin belajar Quran, tuan-tuan jumpa surah Al-Hujurat. Jumpa ayat Allah sebut fadlan minallahi wa ni'mah. Cerita apa ni sebenarnya? Ceritanya ialah Allah sebut orang beriman ni Allah beri satu anugerah. Zaman Nabi dulu pernah berlaku krisis berdasarkan satu kes. Bolehkah sikit ya? Kita berhenti sikit elok-elok start mula Brazil. Baru kena tu dah. Baru kena. Hadirin, jadi tak lara lah sangat tu kan. Sebab takut kalau berhenti awal kita tunggu nak tengok Brazil. Jadi menanti-nanti perkara lalai itu bukan sifat orang beriman, betul tak? Kalau habis kebetulan, jadi bukan sebab nak tengok kebetulan, sesuai. Tuan-tuan, zaman Nabi dulu dengan mana? Nabi pernah mengalami satu situasi. Situasi apa? Sahabat-sahabat yang gopoh dalam memberi cadangan kepada Nabi melalui berita-berita yang tidak tepat. Isu dia ialah Nabi ada hantar seorang utusan untuk pergi kepada satu kabilah untuk ambil, anda lupa sama ada zakat ataupun infak. Wakil lah Nabi lantik. Ada mengatakan bahawa orang yang Nabi lantik ni masa jahiliah dulu, boleh faham? Zaman jahiliah dulu dia ni ayah benda. Faham? Jadi dia ada clash dengan kabilah yang tempat Nabi suruh pergi. Biasalah orang suka balas tu tak? Zaman jahiliah Samsin aja kan ke orang Arab ni. Maka dikatakan apabila dia sampai, penduduk di kampung tersebut mendapat tahu wakil Nabi mari, mereka pun seronok.
mereka keluar nak sambut. Cuma ada isu katanya. Apa dia? Hak tengah menepas keluar dengan goloknya. Lepas dah. Hak tengah mencangkul pun keluar dengan cangkulnya. Jadi salah dia mari salah memegang senjata padahal tak ada nak bubur dalam sarung tu dah. Suka sangat kan sahabat Nabi mari menyebabkan dia jadi cemas, lalu dia lari dan dia rakyat ke Nabi, kabilah tu murtad. Jadi sentimen lama dia ingat orang nak balas dendam, padahal orang nak sambut dia boleh pandai dia. Sebab tu bila suami balik jangan sambut dengan pisau di tangan. Dia tengah siap bawah kan. Assalamualaikum, tubik-tubik dengan pisau. Tu dah. Jen confuse suami. Poso-poso pun nak minta cerah juga. Confuse dengan jangan. Itu bahaya letak pisau malah tubik kan. Ini bahaya memang berlaku. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun rakyat ke Nabi, ya Rasulullah, apa kata kalau kita hantar bala tentera? Kemurtad kan? Hantar bala tentera. Dikatakan Nabi telah bersetuju dan Nabi telah menghantar satu bala tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Cuma Nabi pesan, sebelum bertindak, cek sekali lagi. Kan? Lalu Khalid Al-Walid pun bila sampai kampung tu, dekat nak malam, dia pun hantar perisik masuk. Dikatakan bila masuk waktu semayang, ada orang lama azan. Yang mana kata murtad? Boleh faham tak? Kata murtad ni ada azan lagi. Lepas tu orang ramai semayang berjamaah pula tu. Dia confirm salah maklumat ni kan. Mereka pun batalkan, balik jumpa Nabi, turun ayat dalam suratul Hujurat. Apa Allah sebut? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu satu berita yang dibawa oleh orang fasik, cek dulu molek. Allah pesan, tabayyun, buat pemeriksaan berita tu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, orang nak laungkan azan, dia tak boleh ada sifat fasik ni. Perokok tak boleh lawan azan dalam mazhab Syafi'i, kerana menghisap rokok dikira fasik, mengekalkan diri dalam dosa. Faham ya? Kau sensitif. Kau sensitif. Kena rayaklah fiqh tu lah. Kalau saya tak rayak, dosa atas saya pula tu lah. Baik. Dalam mazhab Syafi'i kata kalau orang gitu kekal, maknanya basuh kereta bukan luar pendek contohnya. Ada tu untuk bilang basuh kereta luar pendek dengan pusat jelu basuh kereta. Dia kira ad-darurah tubiul mahzurat. Ni betul tak? Ada satu kes orang pergi sejid tu imam basuh kereta. Orang kata, "Mam, asal?" Saya tak tugas hari ni. Maknanya dia boleh jawab dia tak tugas. Dahsyat kan? Dan kalau imam dia jawab tak tugas, tak pelik kalau ada orang basuh kereta keluar pendek. Jadi tuan-tuan, bila dikekal dalam keadaan itu buat dosa walaupun kecil, dia panggil fasik. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau dia azan, orang kampung tak wajib mari masjid. Faham? Tak wajib. Sebab apa? Kena tabayyun, kena cek jolok dia, kemiga kan ke mana. Kau tengah lalai saat kau azan. Tidak. Boleh sampai tahap tu dibahas dalam mazhab fiqh kita, mazhab Syafi'i. Jadi Allah kata tabayyun, Muhammad cek. Bila-bila kalau ada fasik buat berita, cek. Berarti ya, sahabat yang Nabi lantik masih lagi dibayangi sifat tidak adil. Lagu mana kita ini? Allah. Kadang-kadang kita dengar berita dalam TV tu, tengok dah pembaca berita, baju pun terbuka sampai sini, betul tak? Cahaya kita begitu umur dengar, betul tak? Tapi bila dengar Quran, Sadaqallahul Azim, tak sedar hati tu, betul tak? Tubik luar, betul tak? Pula dah. Bila dengar Quran, ada orang boleh kata betul tak? Bila dengar berita TV, betul. Dahsyat kan? Dah lagi tu CNN pula tu, hak kafir dia. Boleh faham tu tak? Rasa minta maaf kadang-kadang kena rayak benda-benda gitu. Sebab nanti jadi konflik seperti isu-isu negara Islam. Betul tak tu? Kita dapat berita, kita tahmuh mereka.
Allah. Jadi kata Allah, fatabayyan an tusibu qauman bi jahalatin, kerana risau kalau kamu bertindak, kamu membinasakan satu kaum dalam keadaan tidak tepat. Boleh faham? Keputusan yang dibuat itu tak tepat, maka binasalah satu kaum. Tuan-tuan, lalu Allah pun ajar lepas tu satu cara bermuamalah dengan Nabi. Allah panggil orang beriman, Allah tegur, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la anittum, kata Allah. Hei orang beriman, cuba sedar-sedar agak sikit. Allah tegur, turun ayat dari langit tegur, tuan-tuan. Special orang zaman tu. Sedar apa? Di kalangan kalian tu ada Nabi. Nabi yang duduk di cadar-cadar tu Nabi, kata Allah. Boleh ke tak mukabar sikit? Kerana Nabi, kalau Nabi ni baik. Kalau mu cadar Nabi terima, mu cadar Nabi terima, mu cadar Nabi terima, Allah beri satu jaminan. La anittum, nescaya kebinasaan akan datang. Dia pun si